Okey. Baik, dah sedia ya? Baik. So kalau dah sedia, okey, kita akan teruskan dengan dengan sedia. Okey, kita nak lihat tentang perluasan kuasa British iaitu di Singapura. Okey. Yang ini cikgu, cikgu telah ringkaskan, iaitu inilah dia. Okey, kalau siapa yang boleh nampak, boleh nampak iaitu bermula dengan perluasan kuasa British, cikgu buat secara kronologi bermula sebelah kiri, iaitu bermula dengan Perang Napoleon, iaitu pada 1793, 1814, Belanda telah ditawan oleh Perancis. Jadi, Raja Belanda berundur ke England dan menandatangani surat Q pada tahun 1795. Surat Q, so berdasarkan surat Q itu, Belanda akan serahkan tanah jajahannya secara sementara, temporary, di Timor, serahkannya kepada British sehingga perang tamat. Selepas perang Napoleon itu tamat, British terpaksa pulangkan semula pertempatan tersebut kepada Belanda. Jadi, British melihat bahawa pelabuhan-pelabuhan Belanda ini memang bagus, seperti pelabuhan Betawi, seperti pelabuhan Melaka. Bila lipat tak muat nak tulis nanti. Betul. Okey. Baik, bolehlah kamu tulislah macam mana pun kamu nak tulis, silakanlah tulis, tak apa. Yang penting kamu telah menulis nota berkaitan makro ini. Baik. So, it's okay. Kemudian Stamford Raffles dan William Farquhar mencari pelabuhan baru. So daripada situ perang Napoleon tu kita transfer ke sebelah, iaitu berkaitan dengan Januari 1816. Di mana kalau kita lihat di sini sekejap. Korang nampak ke tak nampak ni? Korang nampak ke tak nampak ni? Nampak nampak. Okey, baik. Nampak. Okey, Ainul. Okey. So pada Januari 1819, hitam tiba-tiba muncul kadang-kadang. Hitam tiba-tiba muncul kadang-kadang. Baik. Kemudian pada Januari 1819, Stamford Raffles dan William Farquhar tiba di Singapura, agak tiba di situ. So kemudian Stamford Raffles dan William Farquhar buat perjanjian awal dengan pentadbir Singapura, iaitu Temenggung Abdul Rahman. Jadi dalam perjanjian ini, Temenggung Abdul Rahman membenarkan British mendirikan pertempatan di Singapura. But then, kalau kamu lihat di bawah tu, Temenggung Abdul Rahman dia menegaskan bahawa perjanjian itu perlu pengesahan Sultan Abdul Rahman, iaitu pemerintah Kesultanan Johor Riau. So, sebenarnya Sultan Abdul Rahman mempunyai hubungan baik dengan Belanda. So, ini telah menyebabkan Stamford Raffles, kita tengok sebelah kanan lah sekali tu, Stamford Raffles telah memanipulasikan isu pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau. Untuk apa? Bagi mendapatkan pengesahan Sultan terhadap perjanjian itu. Itu sebenarnya. Ini kita punya flow. Dia punya flow flow cerita. Flow cerita ni kan, kalau setakat cikgu sekolah kamu cerita memang susah nak faham. So cikgu buat flow dia supaya kamu dapat bermula kat sini, kemudian kat sini, kemudian last kali Stamford Raffles cuba memanipulasikan. Manipulasi ni bermaksud mengambil tindakan ataupun mengambil kesempatan secara bijaksana. Mengambil kesempatan secara bijaksana isu pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau. Kamu masih ingat lagi kan tentang pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau, di mana dia Sultan Mahmud ada 2 orang anak, iaitu Tengku Hussein dengan
Tengku Abdul Rahman. Nanti kita akan tengok tentang isu pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau ini. Alright. Skrin cikgu tak clear Okey, baik. Nasib baik kamu kata. Okey. Cikgu zoom in. Nampak tak sekarang ni? Okey, kejap. Ada yang kata yang macam tadi pun okey cikgu. Oh, yang macam tadi Saya rasa dia orang punya line yang tak okey. It's back to normal. Okey, yang macam ni. Besarnya. Okey. Supaya kamu jelaslah. Tadi blurry. Oh, okey, baik. It turn back to normal with blurry. Blur ke? Sekejap blur, kejap tak nampak. Okey, Izzah Syaira. Bagus. Tahniah Izzah Syaira. Okey, bagus. Okey. And it's yang mana? Yang sebelah kanan bawah ni. Okey, yang bawah ni sebenarnya adalah kotak. Kotak ni kotak chatbox sebenarnya. Dan chatbox itu memang sengaja cikgu biarkan supaya cikgu boleh baca segala segala chatting yang kamu tulis, segala persoalan yang kamu tanya, so cikgu boleh baca terus. Itu sebenarnya. Okey, baik. So kalau dah siap yang ini bagi tahu kalau dah siap ini bagi tahu. So kena ingat ini susunan cerita. Susunan cerita bab yang kedua. It's okay. Boleh tulis. Dan cikgu gembira sebenarnya kerana kamu semua dah mulakan untuk buat nota ini. Sebab nanti bila kamu dah buka sekolah nanti, kamu boleh gunakan nota ini untuk kamu buat dan tunjukkan pada guru sekolah kamu bahawa kamu dah buat nota berkaitan bab ini. So, ianya satu kita kata advantage lah kepada kamu. Nak ingat boleh, but nak ingat not very effective. Dia sebenarnya dia proses. Ya, betul salin. Memanglah cikgu suruh salin. Dia sebenarnya proses untuk ingat fakta ni sebenarnya dia bermula dengan mendengar, kemudian membaca, kemudian menulis, dan menjawab soalan. Kemudian kembali buat lagi, mendengar, membaca, menulis dan juga buat latihan. Dan dia buat lagi. Dia macam tu. You cannot expect dengan buat nota je terus kamu dapat 70%, 80% boleh ingat fakta, tak. It's a process. Jadi the problem is ramai student yang kita tahu dia nak cepat. Kalau boleh buat nota terus dah faham dah. Kemudian no. An A already. Yeah. If it was really that easy, I wouldn't have gotten an A already. Yeah, betul. So bukan mudah
Dia is a process. Dia bukan macam makan nasi terus kenyang kan. Makan nasi pun proses. Tak perasan ke makan nasi tu proses? Nak makan nasi tu, nak bagi kenyang, kamu kena masak nasi, masak lauk, kemudian siapkan lauk, kuah apa semua, and then bila nak makan, proses lagi tu, suapkan ke mulut, campurkan kuah, letakkan lauk, and then masukkan lagi, and then masukkan lagi. Adakah kamu rasa dengan satu suapan saja dah cukup dah? Satu suapan je cukup ke? Tak cukup. Kena teruskan lagi, sampailah mungkin suapan yang ke-20, suapan yang ke-25, barulah kamu rasa kenyang kan. It's a process. Dunia kita ni adalah dunia yang melalui proses. So biar kamu bergerak dalam proses, jangan melawan proses. Okay. Alright. Okay. Apa punya soalan lah kau ni Ryan kan. Mana ada kan. Mana ada murid-murid cikgu ni semuanya baik-baik. Mana ada awet-awet ni tak main lah. Betul betul lah Iman. Betul Aaron. Kan tak ada kan. Mana ada. Ini semua pelajar baik-baik ni kan. Kan. Dia menjaga ikhtilat dia, ikhtilat. Kan. Dia bila berjalan tu tundukkan pandangan. Gitu je. Kan. Tundukkan pandangan. Gitu. Very innocent. Very innocent. Okay. So baik, masing-masing. So, what's the best advice you have for studying sejarah? Okay. Untuk belajar sejarah, first kali, paling penting, the most important, untuk belajar sejarah adalah you need to have interest. Kena minat dulu. Kena minat dulu. Kalau tak berminat, memanglah tak faham. So, kamu kena create interest tu. Kamu kena create minat itu. Dan segalanya akan menjadi mudah. Tapi kalau kamu tak create minat itu, maka kamu tak susah nak faham nanti. Okay. Baik, dah siap? Cikgu nak proceed kepada seterusnya, iaitu kita nak proceed kepada isu pewarisan tahta Kesultanan Johoriah. Not yet. Okay, it's okay. Take your time. Take your time. Silakan. So mulakanlah dengan you can see what? Ada yang kata tak boleh nampak? Kejap. Cikgu pula risaulah tengok korang ni. Sekejap. Cikgu try lagi sekali. Apa yang korang tak nampak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak Okay Fatini, it's okay. Dah start ada berjuta hitam. Mana berjuta hitam ni? Kat mana berjuta hitam? Cikgu, tak boleh baca cikgu. Tak boleh baca? Tak boleh baca pula. Okay. Dia macam Dia macam apa? cikgu cap tu, tapi dia kan kadang-kadang kita cap perkataan. Lepas tu kita tak boleh baca. Macam tu lah. Oh, ya ke? Sekejap. Okay, kalau macam tu cikgu buat cara lain. Cikgu buat cara lain, iaitu mungkin cikgu patut buat cara ini. Sekejap. Increase the quality and resolution. Increase the quality and resolution
Oh, kau ni kan. Lain macam kau ni. Okey. Sekejap. Okey. Baik. Okey, cuba yang ini. Okey. Okey, so yang ini dan yang ini. Okey, yang ini boleh nampak? Yang ini boleh nampak tak? That's clear. Okey. Amazing. Cikgu guna apa? Kau tengok je lah. Kan? Okey, boleh nampak sekarang? Okey, baik. Silakan. HD cuba gambar cikgu yang tak HD. Gambar cikgu yang tak HD. Terputus-putus. Okey. Okey. Kejap. Mungkin cikgu punya exposure nak kena. Cikgu guna apa? Ada lah. Ada lah. Kan? Okey. Tidak, cikgu tengok output. Okay. Saya pun guna IBS. Yelah. Lebih kurang aja. Okey, kejap Okay. But how to do that? Senang je sebenarnya. Senang. Okey. Okay, kejap. Okey. Sekarang makin baik. Okey. Sekarang makin jelas. Okey, jelas Okey. Yeah. Okey. Okey Raja Dina, it's okay. Nanti tengok video Okay, nanti tengok video video kelas. Okay. Alright. Okay. Sekarang nampak kan ada yang bertanya, cikgu kenapa cikgu ada dua? Memanglah. Satu dekat dalam tu, satu lagi dekat dalam ni, dalam nota. Satu lagi kat dalam nota Okay. So kalau dah siap bagi tulis dah kalau dah siap tulis dah. Okay. Kaki buncin Bukan. Cikgu jadi Batosai Himura. Batosai Himura. Dr. Strange Okay. In mirror dimension in mirror dimension. Okay. Okay, so kita boleh proceed kepada isu pewarisan takhta. Okay, boleh Alright, so kita dah tengok tadi bahawa sebenarnya Stanford Raffles ini, okay, yang di atas ni Stanford Raffles ni, ni, okay, okay, memanipulasikan isu pewarisan takhta Kesultanan Johor Riau. Okay, untuk mendapatkan pengesahan sultan. Baik, apa itu isu pewarisan takhta Kesultanan Johor Riau ni, cikgu? Baik, dia punya isu dia sebenarnya adalah yang ini. Ini dia. Nampak tak? Yang di atas tu kan? Yang di atas tu. Atas tu. Okey. Ini dia. Okey, kamu tengok di sini Baik, untuk yang gambar-gambar itu kamu tak perlulah sampai nak lukis gambar tu. Okey, tapi kamu boleh ambil dia punya flow cerita. Okey, flow cerita. Cikgu like ke? Siapa yang like? Cikgu like ke kau yang like, Arina? Okey. Baik. Kamu boleh ambil kat situ, kat atas tu. Gambar tu tak perlu. Tak perlu salin gambar itu. Cuma ambil dia punya ayat di kat atas tu. Bermula dengan Sultan Mahmud Shah ketiga mempunyai dua orang putera, iaitu Tengku Husin, putera sulung, dan Tengku Abdul Rahman, putera bongsu. 1812, Sultan Mahmud Shah III mangkat.
Jadi Tengku Abdul Rahman hadir semasa pemakaman almarhum Sultan Dilingga ni. Baik, kemudian Tengku Husin pula tidak hadir semasa almarhum Sultan dimakamkan kerana berada di Pahang. Jadi, oleh sebab itu kamu pergi ke bawah dia tu, okey, Tengku Abdul Rahman ditabalkan sebagai Sultan Johor Riau dan mendapat pengiktirafan daripada orang Bugis dan Belanda. Tengku Husin, yang ini, Tengku Husin, okey, yang diketepikan telah berundur dan menetaplah di Riau. Jadi Stamford Raffles ni, nampak ni, Stamford Raffles ini memujuk Temenggung Abdul Rahman untuk menjemput Tengku Husin ke Singapura. Jadi baginda diisytiharkan sebagai Sultan Johor Riau, iaitu Sultan Husin Muhammad Shah. Jadi inilah yang kita nak tulis tentang apa? Isu pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau. Pandai betul si Stamford Raffles ni ya. Dia suruh Temenggung Abdul Rahman pergi jemput, invite Tengku Husin datang ke Singapura. So, bila sampai ke Singapura, Tengku Husin ini diisytiharkan sebagai Sultan Johor Riau, iaitu Sultan Husin Muhammad Shah. Pandai betul. Kan? Yeah, this is called big brain. Bagus. Dia macam apa tahu? Cikgu rasa macam Stamford Raffles dia fikir apa tahu? Betul Ryan. Betul. Dia kata apa tahu? Boleh salin tapi tak perlu lukis gambar. Dia salin dia punya perkataan-perkataan tu dan arrow dia. Arrow dia buat dalam kotak arrow dia tu. Baik. Stamford Raffles ni, bagi cikgu lain, kalau katakan kita fikir macam Stamford Raffles, dia kata apa tahu? Aku ni nak kena sahkan perjanjian ini. Tapi kalau aku minta pengesahan daripada Sultan Abdul Rahman, tak dapat ni. Sebab Sultan Abdul Rahman ni dia berkawan baik dengan Belanda. So, tapi aku kena dapatkan pengesahan Sultan Johor ni. Macam mana? Dia kata apa? Why not aku buat seorang lagi Sultan Johor? Nampak tak dia punya idea? Why not aku buat seorang lagi Sultan Johor? Kebetulan bila cerita, rupanya Tengku Sultan Abdul Rahman ni ada abang. Nama dia Tengku Husin. Okey, kita panggil abang dia untuk jadi Sultan. Nanti Sultan ini boleh sign pengesahan ni. Nampak tak? Dia punya big brain dia. Iaitu kalau tak dapat deal dengan Sultan tu, kita create another Sultan. Okey. Jadi yes, I help you, you need to help me back. Yes, betul Sylvia Ali, betul. Betul. He can say because I help you, you need to help me back lah. Jadi Stamford Raffles kata apa? Aku dah tolong kau, jadikan diri kau tu Sultan. Now you must help me. Iaitu sahkan this document. You see? Jadi it's not big brain lah sebenarnya Sylvia. It's what we call dia ada kita kata manipulated punya manipulation punya thinking lah. Okay. Dia punya tactics tu. Macam mana dia jadi raja? Well, Tengku Husin itu memang selayaknya jadi sultan. Memang dia layak jadi sultan sebab dia anak sulung Sultan Mahmud tu. Tetapi adik dia yang dah jadi sultan. So sekarang ni, Stamford Raffles telah isytiharkan bahawa Tengku Husin ini jadi Sultan Husin. Jadi itulah macam mana dia jadi raja. So Stamford Raffles mengakui bahawa Stamford Raffles dan British mengakui bahawa Tengku Husin adalah Sultan Husin, iaitu Sultan Johor Riau. You see? Stamford Raffles. Maknanya di sini Belanda iktiraf Sultan Abdul Rahman sebagai Sultan Johor Riau.
But British pula mengiktiraf Sultan Husin sebagai raja. Maknanya lain penjajah, lain dia punya sultan yang dia berkawan. Boleh faham? Yes. Sebenarnya kamu just boleh tuliskan tentang apa tahu, tentang the writing parts only. So picture tu tak payahlah kamu nak salin. Macam mana nak lukis, kan? So just yang writing part tu sahaja. Okay. Baik, dah siap Ainul dah siap. So flow ini penting flow ini penting supaya kamu faham. Okay. So Tengku Husin yang telah diketepikan itu telah berundur dan menetap di Riau. Kemudian Stafford Raffles lah yang datang pujuk. Dia macam ni lah. Okay, cikgu buat perumpamaan lah. Tak apa. Take your time, ambil. Okay, katakanlah. Okay, katakanlah kamu ni, okay, kamu ni dah dapat keputusan periksa. Okay, tapi keputusan periksa itu tak sah. Okay, kemudian keputusan periksa kamu tu sebenarnya banyak CD, kan? Jadi banyak CD lah. Okay, tapi kemudian kamu cakap dengan cikgu ada seorang cikgu tu kawan baik kamu lah, kan? Kamu cakap dengan dia, memang cikgu tu baik dengan kamu cakap dengan dia, cikgu boleh tak tolong cikgu, tolong saya cikgu, tolong buatkan satu lagi kertas result, tulis semua A boleh tak cikgu, nanti kalau saya tak dapat A nanti mak saya marah. Jadi cikgu tu katakanlah cikgu tu baik dia pun kata, okay, boleh, saya boleh buatkan untuk kamu semua result kamu A. Okay. Okay. Kalau okay. Boleh. So cikgu boleh buatkan untuk kamu punya result tu, keputusan result tu semua A. Tapi kamu kena pengesahan. Pengesahan siapa? Pengesahan pengetua. Pengetua akan sahkan cop dan sign. Macam mana tu? Macam mana tu? Jadi kamu tu macam pening macam mana nak buat ni. Tiba-tiba, kamu terfikir idea bahawa guru penolong kanan kamu, sepatutnya dulu guru penolong kanan kamu menjadi pengetua. Tapi sekarang ini pengetua lain pula yang jadi pengetua. Jadi kamu pun kata, why not aku jumpa guru penolong kanan tu? Lepas tu aku puji-pujilah dia sikit. Kan kamu pun pergi jumpa guru penolong kanan. Cikgu, saya rasa cikgu patut jadi pengetua lah cikgu. Pasal cikgu memang layak. Kamu pun puji-pujilah dia. Puji dia kan. Cikgu tu pun, guru penolong kanan pun macam, betul kamu cakap. Kan. Cuba kalau cikgu ni bergaya seperti pengetua. Saya nak tengok kejap. Jadi GPK tu bangun. Nampak? Ada tak gaya sebagai seorang pengetua? Ada cikgu, ada. Cuba cikgu pegang pen tu. Cuba cikgu pegang cop pengetua tu. Nampak macam pengetua sikit. Jadi dia pun pegang pen. Nampak tak? Saya pegang cop pengetua. Cuba cop kat sini. Cuba cop kat sini. Nampak sikit macam pengetua. Jadi kamu pun, dia pun, betul? Nampak tak? Cop pengetua macam tu tau. Lepas tu sign macam ni. Okey. Baik. Kamu pun dah dapat pengesahan. Nampak tak? Macam dibuli cikgu tu. Maknanya apa? This is out of the box lah kan. Maknanya di sini kita kata bahawa this is manipulated. Kan, manipulasi. Jangan buat Jangan buat. Ini cikgu punya pemikiran out of the box lah sebenarnya Cikgu, Ya. kenapa muka Tengku Husin tu macam sedih sangat? Tengku Husin, mana yang ni? Yang warna hijau tu, tengok dia. Okey, dia sedih sebab dia Tengku Husin ni sebenarnya dia telah pergi Perak. Dia pergi Perak, dia duduk dekat kampung zombie, dekat kampung pisang. Lepas tu jumpa zombie, lepas tu zombie tu okay. Jadi zombie tu selalu panggil dia Husin.
Husin. Cerita zombie kampung pisang. Okay. Macam nak nangis je cikgu. Oh, ya Tinggalkan diri ke? kat situ je. Tu cerita Muhammad Khalid. Itulah. Cerita Muhammad Khalid. Oh, dah lari cerita biarlah dia kan. Dia bersedih sedikit. Okay. Baik, dah siap bagi tahu ya. Dah siap bagi tahu, kita boleh proceed kepada kes seterusnya. Apa yang berlaku apabila Stamford Raffles telah isytiharkan Tengku Hussein sebagai Sultan Johor Riau? Dah siap, tulis kat Zoom chat, dah siap. Sebab nanti cikgu boleh proceed kepada seterusnya. Okey, Farah. Cikgu kalau tengok nama Tengku Hussein, selalu cikgu akan sebut Hussein. Hussein. Korang tengoklah cerita zombie tu. Memang cerita zombie kampung pisang tu memang bodoh sikit, tapi cerita tu best. Okay. Cerita tu memang best. Okay. Dah tengok 3 kali dah. Tengok 3 kali pun tak muak 3 kali pun tak muak. Itulah dia. Okay. Voice actor untuk zombie Hussein. Hussein datang. Kan. Ya. Jadi zombie pun datang. Saya dah tengok. Ya. Dah tengok. Ya. Cerita tu bodoh sikit, tapi just untuk entertainment lah. Entertainment. Okay. Siap. Okay. 3 years ago. Okay. Okay. Ramai lagi. Kenapa hari ni ramai masuk lewat udah 5 years ago. Isi lamanya. Okay. Baik. Sebenarnya kaedah yang macam ni, yang kamu nampak cikgu dekat nota ni, sebenarnya dia adalah salah satu daripada option tools yang boleh digunakan dalam Zoom tau. Zoom boleh buat macam ni juga. So tak perlukan OBS, just guna Zoom saja. Memang boleh. To the point we forget that we even have to share. Yeah. Do you know how hot it is to the point we forget that we even have to share? Ya, betul. Sebenarnya hari ni memang panas. Cuaca pun sangat panas. Hari ni. Namun begitu, kita boleh relax lagi ya. Boleh relax lagi ya. Then got all the black things. Dah habis. I see. Okey, boleh jelas nampak nota tu? Yes, Alma. Okey, dah siap? Okey, suddenly tiba-tiba kita nampak tiba-tiba ada perkataan yang begitu tak boleh nak baca ya. Tak boleh nak baca datang daripada Ainul. Tak apa yang kena tadi. Itu sen. Okey, baik. So kita dah tengok tentang Stamford Raffles dan Temenggung ataupun Tengku Hussein telah mengisytiharkan
diisytiharkan, Tengku Husin diisytiharkan sebagai Sultan Johor Riau, iaitu Sultan Husein Muhammad Shah. So apa yang berlaku selepas ini? Iaitu apa yang berlaku adalah inilah dia, iaitu tindakan yang di atas tindakan Stamford Raffles memanipulasikan isu pewarisan tahta ini menyebabkan Kesultanan Johor Riau ada 2 orang sultan. Sultan Abdul Rahman yang bersemayam di Lingga dan juga Sultan Husein yang bersemayam di Singapura atas kali itu. So yang peta ni just gambaran. Peta tu adalah gambaran macam mana macam mana kalau kita lihat dulu Kesultanan Johor Riau yang besar tu telah terbahagi 2. Nampak tak dia ada putus-putus tu? Terbahagi 2. Gila nak bikin skuter, tak payahlah, tak payah. Just to make you understand what happened. Itu je. Bukan nak suruh lukis peta. Okey, cikgu akan bergerak ke atas supaya korang semua diberi ruang untuk nampak tak? Ya. Okey, kemudian kamu lihat, okey, selepas itu berlakulah 2 perjanjian, okey, iaitu perjanjian pada 6 Februari 1819. Ya, betul. Betul, Johor Riau power. Macam British in term of weaponry and firepower. Tidak. Okay. Tidak. I want show us if no need to copy. Ya. Yeah. Okay. Baik, ya betul. In terms of weaponry and firepower boleh sebenarnya. Boleh sebenarnya. Tapi harus diingat okay, bagaimana British mengambil ni. Bagaimana British mengambil ini, okay, kesultanan ini sebenarnya tanpa ada sebarang peperangan. Iaitu, okay, Sultan Stamford Raffles sebenarnya hanya buat perjanjian. You see? Dan dengan perjanjian itu, dengan menunjukkan kekuatan, okay, each of you, okay, so tak perlu salin, tak perlu tulis, tak perlu lukis peta tu sebenarnya. Just ambil yang atas kali tu dan juga 2 perjanjian di bawah tu. Perjanjian 6 Februari 1819 di antara Stamford Raffles dengan Sultan Husein dan Temenggung Abdul Rahman. Okey, apa isi kandungan dia? Okey, bertepatan British di Singapura diiktiraf, British menaikkan bendera Union Jack, dan satu lagi William Farquhar menjadi residen pertama Singapura. Kemudian selang beberapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian pada perjanjian 2 Ogos 1824 yang ini okey, John Crawford iaitu residen Singapura dengan Sultan Husein dan juga Temenggung Abdul Rahman. Dalam perjanjian ini Singapura diserahkan kepada British untuk selama-lamanya. Dan yang kedua, Sultan dan Temenggung hilang kedaulatan ke atas Singapura, maknanya hilang kuasa langsung terhadap Singapura. Dan Sultan dan Temenggung diberi bayaran pampasan dan pencen bulanan seumur hidup. Namun bayaran pampasan dan pencen bulanan ini pun tidak mampu untuk menggantikan tanah Singapura yang telah diambil oleh British. You see? What is bayaran pampasan? Compensation. Jane Bina, okay, bayaran pampasan is compensation. Yes. Compensation. Kita kata bayaran macam bayaran ganti rugi lah. Bayaran pampasan ni macam bayaran ganti rugi. Kerana okay, dia guilty. So diberi bayaran pampasan dan pencen bulanan seumur hidup. Nampak tak permainan British yang mana yang penting diorang dapat tanah, diorang dapat Singapura. Diorang dapat Singapura. So itu yang diorang nak. Jadi this is kita kata sebagai sangat-sangat mendukacitakan sebab dengan 2 perjanjian ini kita telah hilang Singapura. Okay, hilanglah Singapura kat situ. Kan? Orang kata apa? Sungguh tak patut kan? Sungguh tidak patut
if combine it, we have been a great country. Ya, betul. Kalau kita combine, okay, tapi sebenarnya Sylvia, sebenarnya kan Singapura pernah masuk Malaysia. Singapura pernah masuk Malaysia from 1963 until 1965. Yes, that's the fact. Singapura pernah masuk dalam Malaysia 1963 sampai 1965. Tetapi Malaysia Malaysia terpaksa keluarkan dia. Kerana ada isu. Okey, sebab pada kat Singapura itu kerana terpaksa sebab berlaku isu racism. Kemudian isu di mana Singapura ingin menjadi macam Kuala Lumpur. Okey. Yes, racism pun ada. And then dia orang nak overpower daripada dia macam ni. Okey. Dia macam ni. Okey. Okey, kepada yang bertanya nota ni, okey, perjanjian ni dia memang ada 3 saja. Dia memang ada 3 saja. Perjanjian 6 Februari ada 3 saja, perjanjian 2 Ogos pun 3 saja. Dia macam ni. Okey, kamu tahu kan Malaysia ataupun tanah Melayu merdeka pada tahun 1957, betul? 1957. Okay, baik. But then, what happened to Singapore, Sarawak dan Sabah? At that time, Singapore, Sarawak dengan Sabah still menjadi tanah jajahan British. Still dijajah oleh British, belum merdeka. So tanah Melayu telah merdeka dahulu. So 1957. So selepas beberapa tahun kemudian on 1960s, 1961 kan. So Tunku Abdul Rahman offer kepada Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei untuk join jadi Malaysia. Offer untuk join tanah Melayu jadi Malaysia. Sebab kalau join tanah Melayu jadi Malaysia, automatically Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei akan menjadi apa? Akan merdeka. Automatically. Why? Sebab combine dengan tanah Melayu yang telah merdeka. You see? Means that Singapura, Sabah, Sarawak dan juga Brunei memang dah akhirnya setuju. Diorang setuju sebab diorang nak merdeka. Mereka nak merdeka. So mereka tak nak duduk di bawah British lagi. Mereka nak merdeka. So Malaysia kata, tanah Melayu kata apa? Okay, jom join kami. Including Brunei, yes. Untuk join kami untuk menjadi Malaysia. So, diorang pun join. But then, in kita kata minit-minit terakhir lah, in the end, Brunei tak jadi join. Because ada 2 sebab lah. Adalah 2 sebab tu. Okay, baik. Kemudian, Singapura, Sabah, Sarawak pun join tanah Melayu jadi Malaysia. Dan tak salin nota. Join Malaysia. What sebab? Apa sebab? Sebab apa? What sebab? Campur-campur kau ni. Ada Brunei. Okay. Kurang. Sebab Brunei tak join. 2 sebab. Pertama, Brunei tak join Malaysia, tak join tanah Melayu untuk jadi Malaysia. Satu, sebab apa? Pertama sekali iaitu, Sultan Brunei dia nak satu permintaan khas. Iaitu apa? Dia kata apa? Kalau Brunei join tanah Melayu jadi Malaysia, kami nak, Sultan kami terus jadi agung yang di Pertuan Agong. So at that time, tanah Melayu sudah ada agungnya tersendiri. Dan dah ada 9 orang agung. So dah ada dia punya susunan, dah ada a list of agung. Tunggu turn saja. Number 1 daripada Negeri Sembilan, number 2 daripada Kedah, number 3 dah susun dah 9 orang. So suddenly
Okey, semasa agung yang kedua tu, suddenly Brunei dia nak masuk Malaysia, and then dia kata apa? Oh, saya nak terus jadi agung lah. Nak potong queue. Mana boleh. Kalau Sultan Brunei nak masuk, dia nak jadi agung, dia kena tunggu turn yang ke-10 lah, kan? Yes. So, dia nak potong queue. Tak boleh lah macam tu. Itu, yeah. Okay, itu yang pertama. And then yang kedua, Brunei kata apa? Brunei memang banyak oil ataupun petroleum. Brunei memang banyak petroleum. So, Brunei punya syarat untuk join Tanah Melayu iaitu kami boleh join Tanah Melayu. But then, segala oil ataupun petroleum yang ada di Brunei, kami tak boleh bagi kepada kerajaan persekutuan. So, all the petroleums ini, sales dia apa semua akan untuk Brunei saja. Tak boleh share dengan negara lain, dengan negeri-negeri lain. You see? Jadi, is it fair? So, tak boleh. Cikgu, kenapa dia orang kedekut sangat? Well, mereka rasakan bahawa itu hak mereka. Bagi Dan- dia orang tu best. Tapi So, dia orang ambil tak hak macam barang negara lain? tak ada juga kan. Because he's Oh. letting his country come. Betul. He can request. Dia boleh request. Okay, to think he can take it right. Okay, dia boleh request. Tetapi, cuba korang fikir, let's say kamu dah kerja. Kamu dah bekerja, but stay dekat rumah kamu, rumah mak ayah kamu. So, kamu dapat gaji, kamu tak bagi pun pada mak ayah kamu. Kamu simpan je untuk diri kamu. Kemudian bila mak ayah kamu tanya, ni bil air, bil elektrik ni siapa nak bayar? Mak ayah lah bayar. Kan? Saya nak bayar untuk saya punya bilik saja. Padahal duduk satu rumah kan? Aci ke tak aci? Tak aci. Mana boleh macam tu? Betul tak? Kan? So, bila dah duduk satu rumah, you kena keluarlah duit juga kan? Betul. So that's why Brunei tak join. Okay, that's why Brunei tak join. Okay, dah siap yang ini? Okay, dah siap. Okay, bagus. Almost lah. Itulah. Okay, lepas ini cikgu cerita kenapa Singapura pula. Tak, Brunei tak join. Brunei tak join Malaysia. Dia tak sempat join Malaysia. But then, kamu tahu tak, bila Brunei tak join Malaysia, bilakah Brunei merdeka? Brunei merdeka pada 1984. Almost 20 years after that. Yes. Okay. Philippines dia awal lagi sikit. Philippines dia awal sikit lagi daripada Malaysia, daripada Tanah Melayu. Okay. So itulah yang berlaku kepada Brunei. No. Philippines bukan under Borneo, bukan. Okay. Okay, done. Bagus. Ramai field and action sendiri. Oh ya ke? Filipina kan atas Sabah saja. Man, kamu tengok Man ni, kamu nampak tak Sabah ni yang kepala kucing ni kan? Sabah ni, kamu tengok ada tanah sikit dekat, ada pulau ni, lepas tu ada pulau kecil, lepas tu ada pulau atas lagi tu kan? Itu dah Filipina lah tu. Atas lagi tu dah Filipina. Ada jalan. Tak jauh pun, sebelah je. Sebelah saja. Okay. Okay, so kita proceed kepada seterusnya. Belum 3 laptop habis tadi. Oh ya ke? Shape like anjing. Belum. Okay, baik. So kita teruskan dengan 1 minit. 1 minit. First. Korang ni kan. Okay, so ada yang tanya, tapi cikgu berapa lama Sultan boleh jadi agung? Sultan boleh jadi agung dalam tempoh 5 tahun. Sultan jadi agung untuk tempoh 5 years. After 5 years akan digantikan dengan Sultan seterusnya.
So memang dia akan memerintah untuk 5 years. Every sultan, every raja dapat peluang untuk jadi agung for 5 years. Dia macam tu. Okay. Let's say, yes, unless they step down voluntarily lah. Okay, kalau dia volunteer untuk step down, then akan terus ganti seterusnya. Okay. Belum. Ya, betul. Ya. Berapa umur sultan tu untuk dia jadi sultan? Berapa? Ketentuan umur dia. Sebenarnya, Malaysia tujuan under them to become one country. So far, okay macam ni. Cikgu jawab dulu soalan Ainul. Sebenarnya, kata apa, untuk menjadi sultan, sultan ni dia bukan ada time frame dia tau. Okay, sebenarnya sultan ini, sebenarnya dia keturunan. After bapa dia, let's say lah kalau bapa dia meninggal dunia, so terus jawatan itu diserahkan kepada anak dia. So anak dia terus jadi sultan. Okay, tapi mesti berumur 21 tahun ke atas lah. So and then so dia akan terus bertukar menjadi sultan, dan bila sampai turn dia akan jadi agung lah. Sampai turn dia macam itulah. Okay, baik. So ada yang bertanya, has any other country like ask Malaysia to join under them to become one country? Okay, for your information, suatu ketika dahulu Indonesia pernah invite Malaysia, invite Tanah Melayu untuk join. Tanah Melayu sebenarnya Tanah Melayu untuk join Indonesia menjadi Melayu Raya. Menjadi Melayu Raya. But then ianya tidak berlaku kerana pendudukan Jepun. Pendudukan Jepun. So selepas pendudukan Jepun, Jepun dah kalah, so Jepun balik, so Indonesia telah announce dia punya independence, so announce dia punya kemerdekaan dulu. So Tanah Melayu tak boleh announce sebab Tanah Melayu masih lagi di bawah penjajahan British. So macam itulah. And then satu lagi iaitu ada satu lagi, Philippines. Philippines pernah claim bahawa Sabah itu adalah milik Philippines. Sabah milik Philippines. But then so ramai yang orang tahu bahawa tak boleh lah sebab Sabah memang dah masuk dalam Malaysia kan. Ya betul. Indo dengan Indonesia dengan Malaysia ni memang selalu macam gaduh adik abang lah, macam tu. Macam gaduh adik abang. So if my daddy is sultan because I'm a girl, then the tahta will go to other keturunan, right? Ya betul. The tahta will go to your little brother kalau ada brother lah. Okay. So ataupun dia akan serahkan kepada adik sultan, maknanya adik ayah kamu, adik atau abang ayah kamu. Macam ni cikgu tahu saya Aiman. Bukan susah. Okay. Cikgu macam mana sultan pilih isteri? Sultan mesti pilih isteri di kalangan anak-anak raja juga. So contoh kalau dia Sultan Johor, dia akan cari anak raja daripada Kedah ke, anak raja Perak ke, anak raja Kelantan ke, macam tu. So dia kena cari yang sama. The words will come out. Then accept girls as a ruler. Memang betul. No. Omega. No. Okay, sebenarnya kalau ikutkan independent woman, kenapa tak pilih perempuan sebagai pemimpin? Okay, soalan ni senang je nak jawab. Okay, still have my keturunan. To find anak raja to still have my keturunan. Ya, betul. Raja Irina, betul. Tak Sultan buat apa? Sultan akan digantikan dengan adik dia. Because no, bukan dia seksis, bukan. Okay, sebenarnya daripada dulu lagi telah diketahui bahawa perempuan boleh lead, tetapi perempuan akan lead dengan emotional, whereby setiap keputusan tak kiralah untuk negara ke apa kan, perlu dibuat secara wajar, secara rasional. And yes,
Dan kalau kita lihat, macam mana kita tahu perempuan tu tak rasional? Sometimes perempuan tu emotional. Okay, because every month, because every month, okay, perempuan akan ada time di mana mereka akan emotional. Yes, so let's say at that time, dia kena buat keputusan yang penting, tetapi dia emotional. What will happen? Itu akan menjejaskan syarikat, menjejaskan negara. Okay. So, okay, cikgu itu pasal dah boleh jadi sultan. Okay. Ya, Kak Majapahit lah. Ya, betul. Okay. So, itulah yang berlaku. That's why perempuan tidak digalakkan untuk lead. Sebab keputusannya akan menyebabkan banyak emotional punya result lah nanti. Okay. Baik. So, kita dah siap yang ini. Okay, so they need to debate with other country. Okay, ya betul. Kalau debate memang menang lah. Sebab itu, ya betul. In debate, kita tak boleh lawan perempuan. So, woman always right. So, guys, okay, satu tips bagaimana untuk kamu menang dengan perempuan iaitu jangan lawan perempuan lah. Kan? Sebab dia orang tu menangnya. Okay, baik. Betul, saya sokong. Yeah, what happened? Okay, baik. Woman always win no matter what lah kan. So sebenarnya letih untuk bergaduh dengan perempuan. So biar dia menang. Kertas dah penuh, ambil yang baru. Okay, you choose sendiri. Okay, baik. Can you move? Ya, cikgu dah move ni. Okay. Banyak juga nota. Ini yang terakhir. Cikgu pergi sinilah. Okay. Ini yang terakhir. Be small. Be small. Boleh macam tu. Be small. Okay. Baik. Last. Okay. Last untuk Melaka. Okay. Small cikgu. Cikgu small. Hi. I'm getting smaller. Goodness, goodness. Buat suara Doraemon, cikgu. Buat suara Doraemon. Okay. Oh, tadi besar korang tak nak ambil. Sekarang ni dah kecil, korang sibuk nak ambil. Okay, baik. Kan tadi cikgu kena buat cikgu kecil. Baru kita orang boleh ambil nota. Itulah. Okay. Aunty Tata. Macam ni cikgu. Cikgu okey ke tak? Cikgu sakit perut. Sakit perut. Aduh. Sibuk. Bila dah besar. Cikgu kecil. Sebelah sana. Anda. Cikgu kecil. Okay. Satu je susah. Now, my wife memang macam tu. Dia faham. Cikgu macam ni. Okay. Alay. Sampai. Kan. Aduh ya korang ni. Macam-macam korang ni. Okay. Boleh ambil. Okay. Perluasan kuasa British di Melaka. Okay. So bermula dengan atas ni. Atas tu. Okay. Pendudukan. Cikgu terbang lah. Sesekali nak terbang kan. Okay. Bermula dengan yang ini. Cikgu terbang. Okay. Baik. So pendudukan British. Baik. Nampak? Pendudukan British di Singapura ni. Ni. Menimbulkan pertikaian. Dan hubungan British dengan Belanda pun semakin tegang. Maknanya tak ngam lah. So, apa yang dipertikaikan? Okey, kita terbang ke sana. Ke sana kita terbang ke sana. Okey, sila terbang sekarang. Ciu. Dibawa ke sini. Alamak tak smooth lah. Kan? Okey begitu. Dah tak smooth. Okey. See you. Okay, so pertikaian antara British dengan Belanda.
Dia macam buat rapping kan. Okey, pertikaian antara British dengan Belanda. Ya, dekat sini. So, okey. Pertikaian antara British dengan Belanda. Okey. Okey. So, yang tu British tu, nampak? Tu. British. Okey, dia kata apa? British berjaya memajukan Singapura dalam tempoh yang singkat. Recording. Okay, so bertekad tengah-tengah bahasa, okay. Dalam tempoh yang singkat, kemudian bertekad. British bertekad mempertahankan kedudukan di Singapura tu. Dan yakin Singapura menjadi pelabuhan bebas dan pangkalan tentera yang penting di alam Melayu. Tapi Belanda pula, Belanda Belanda pula cakap, kenapa Roy? Belanda pula, cikgu sekolah saya dapat cakap PT3 Oktober. See? Betul lah tu. Okay, bagus Roy. Okay, so Belanda ini mendakwa Singapura berada di bawah lingkungan pengaruhnya. So menuntut British berundur dari Singapura. So Belanda bimbang kemajuan Singapura menjejaskan perdagangan di Betawi, pelabuhan utama Belanda di alam Melayu. Okay, so inilah dia dua pertikaian antara British dengan Belanda. So, oleh sebab tu untuk settlekan dia, maka British dengan Belanda telah buat apa? Iaitu kita terbang lagi, iaitu kita pergi ke sini. Nampak tak? Perjanjian di antara Belanda dengan British. Sila perhatian. British, Belanda, nampak cikgu berada di tengah-tengah. So, British sila berundur dari, British kata apa dalam perjanjian London ini? British berundur dari Sumatera, serah Bangkahulu kepada Belanda dan tidak membuka pertempatan baharu di Kepulauan Riau Lengga. Dan kepulauan lain di selatan Singapura. Manakala Belanda pula ni mengiktiraf pertempatan British di Singapura, serah Melaka kepada British dan tidak membuka pertempatan baharu di tanah Melayu. So inilah dia. Nampak tak? So cikgu menjadi apa? Cikgu menjadi orang yang berada di tengah-tengah perjanjian London. Cikgu Rafi band Reason Flying. Aduh. Kan? Yeah. Okay. So dikabarkan bahawa mungkin tahun ini akan ada PT3. So don't worry. Okay. Kejap lagi. Dah nak habis dah. Okay. Tak apa. So, yang paling penting ialah dalam PT3 nanti cikgu akan bantu kamu. Don't worry. Don't worry. Cikgu akan bantu kamu. So, not ready. Alah, not ready kan je lah. Ready kan je. Okay. Kan? Mengredikan diri. Mengredi macam mana korang boleh buat perkataan mengredi? Cikgu, let me borrow cikgu, let me borrow your brain during sejarah PT3 then I confirm that it. Alah, tak susah lah Sylvia. Cikgu will teach you how. Belanda ni macam Rusia. Ya. Bagi saya pinjam, nanti saya balik. Kau nak bagi balik apa? Cikgu punya otak. Cikgu punya otak. Aduh, boleh macam tu. Saya bagi balik sekejap je cikgu. Mengboro boleh mengboro. Boleh. Lain macam perkataan mengboro tu tak pernah jumpa sebenarnya. Ada. Mengboro pun boleh mengboro. Kan? Lepas exam saya pulangkan balik. Ada ke memboro? Ada sekarang banyak orang buat. Perkataan baru.
Okey. Tak adalah. Sebenarnya, okey. Sebenarnya apa yang cikgu kongsikan dengan kamu di seluruh ni, okey, pendudukan British, dia punya mind map dan apa semua, this is datang memang honestly datang daripada otak cikgu. So bermakna di sini bermakna diilhamkan oleh Tuhan lah. I try kena pinjam otak cikgu. Jadi so cikgu dah paparkan apa yang berada dalam otak cikgu, inilah dia. So korang tinggal ambil je. Oh macam ni, oh macam ni, oh macam gini, oh macam gitu. Okay. Free speculations of cikgu's mind. Ya, macam ni lah. So cikgu punya pemikiran, dia mesti ada flow. Terus terang cikgu cakap untuk yang Melaka ni, okay, pelaksanaan kursus British di Melaka ni, cikgu tak suka sebab susunan dia berterabur. Susunan dia berterabur dalam buku teks. Seriously. Jadi cikgu telah adjust balik supaya cikgu susun balik supaya dia baru nampak bahawa dia punya flow cerita. Ini dalam buku teks, dia punya cerita tu macam banyak flashback. Dia cerita, kemudian flashback. Kemudian cerita, flashback. Jadi macam, kenapa perlu flashback? Kita tak nak flashback. Banyak kita story macam tu. Kita nak fact supaya dia kronologi. Kita tak nak flashback. Kalau flashback dia pening. Ni mana satu ni kat mana, right? So kita dah flashback. Okay. Not like reading the I see. Emendran, there is no Third World War. Mana ada Perang Dunia Ketiga? Kau ni kan minta yang bukan-bukan. Ada. Perang Dunia Ketiga ada. Sekarang ni banyak berlaku kat PUBG. Cuba kau tengok kat PUBG. PUBG tu banyak berlaku pembunuhan. Kan? Siapa yang main PUBG tu dia tahulah. Dia tak main. Tak main okay. Kan? Tak ada. Mana ada? Tak. World War 3 tak ada. Okay. We all just hiding underground watching Netflix, cikgu. Okay. Okay. Tak ada. Mana ada. What about Wikipedia? Wikipedia tu kamu ingat percaya ke? Terus diingat Wikipedia tu kamu boleh edit tau dia punya facts. Kamu boleh edit dan update dia punya facts. So there's no, betul. Jadi so kamu tak boleh berpegang kepada facts yang ada di Wikipedia. Okay. So just untuk pengetahuan, just knowledge saja boleh. But untuk berpegang kepada facts di Wikipedia, I don't think so lah. Jangan. Okay. Roblox ada juga. Hey, korang tahu tak kalau berlaku perang betul-betul, korang akan nangis. Rumah musnah, kereta musnah, makanan tak cukup. Okay. Betul lah. Kalau dalam game bila kita nak musnahkan apa kita buat war tiba-tiba tak pecah apa-apa. Yalah. Baik, cikgu betul ke ada? Saya main PAU je. Okey. Cikgu betul ke ada FBI active kita sekarang ni? Tak adalah. Tak penting pun kita. Kelas kita tak penting. Okey. Macam cikgu sendiri main apa? Cikgu sendiri main drum, main gitar, main music lagi baik lah. Kan? Lagi baik. Ya, betul. Cikgu kata cikgu ada buat lagu baru untuk cikgu punya intro tu. Ya. Ya, memang ada. Okey tak setakat ni? Setakat ni masih lagi dalam proses untuk tapi dah masuk drum, dah masuk gitar, dah masuk vokal, dah masuk, semua dah masuk. Tinggal nak update saja dan nak bagi dia lebih cantik lagi lah. Tapi korang dah dengar kan? Apa? Bila? Korang tak dengar lagi Apa? Dengar apa? Lagu kelas kita yang akan menjadi lagu kelas kita. Rasanya dah lah. Bila? Entah. Rasanya dah. Bila? Ada. Okay. Belum. Tak pernah main pun. Cikgu hanya cakap je.
Okey, tak apa. Habis nota ni cikgu akan perdengarkan. Dah lama dah habis. Dah lama Dah dah habis. siap, dah siap cikgu. Okey. Semua orang dah habis. Okey. Lu Roy. Sabar Roy, sabar. Kan. Roy. Okey. Roy kalau dia punya angin ikut kepala dia kan. Memang macam tu je. Kan. Sebab Roy ni cikgu pernah dia pernah datang bengkel cikgu. Kata memang perangai tak apa-apa dah korang ni kan. Dia memang macam tu sabar dalam bulu. Bila masa cikgu? Bila masa Roy pergi bengkel cikgu? Ada. Yang baru-baru ni cuti hari tu dia ada datang. Oh, baru-baru ni punya. Okay. Saya tak ada. Kamu tak ada. Yes. So selamat lah. So selamat. Siapa tahu muka saya. Ya, betul. Aduh ya. Korang ni kan, aduh ya. Tak apa kan. Kita faham. Dia yang duduk belakang saya. Betul Farah Farhana. Dia duduk belakang kamu tu. Betul Farah. Farah Farhana ada. Okay. So siapa yang ada kat situ? Ramai. Berapa orang? Ramai kat lah. Dekat berapa orang tak ingat. Tapi ramai lah. Bunguk tu. Aduh ya. Nantilah. Okay. Hopefully kalau COVID-19 semua dah clear kan, nanti kita akan buat sekali lagi lah kan. Kita having fun, kita belajar dalam kelas sama-sama. Nohat ada apa semua kan. Boleh lah. Aduh ya. Itulah pasal. Harap tidak dibuli. Tak ada lah. Kan. Mana tahu tiba-tiba. Tiba-tiba Okay. To those different states. Okay, baik. Jane, kali ni kalau cikgu nak buat, cikgu akan buat untuk different states. So mungkin cikgu nak buat kali ni mungkin selain daripada Selangor, cikgu nak pergi ke Melaka atau Johor ke, kemudian cikgu nak pergi cikgu ada ke duit? Sabah Sarawak ke. Alah, pergi je lah. Cikgu suka drive. So drive aja sampai ke sana. Drive sampai sana. Tahu-tahu drive kalau ada air. Kalau air, ada apa? Ada air? Bukan. Macam ada satu pulau tiba kena pergi pulau lain, mana boleh? Boleh je. Cikgu yakin cikgu boleh drive sampai ke Sarawak. Sampai ke Sabah cikgu boleh drive. Yes, cikgu yakin. Apalah. Naik je lah atas air tu. Tak. Ainul, kau ni banyak sangat tengok cerita SpongeBob ni. Kau akan Cikgu panggil SpongeBob, cikgu panggil dia kat atas tu, lepas tu dia tolong lah. Tak, sebenarnya kan, cikgu akan bawa kereta sampai ke Sarawak, Sabah. Cikgu boleh buktikan. Kamu tahu cara dia macam mana? Cara dia, cikgu akan bawa kereta sampai kereta itu masuk dalam kapal. So kapal tu akan bawa. Cikgu dalam kereta lagi. So, kapal tu bawa sampai ke Sarawak. Kemudian Ferry sampai pelabuhan, cikgu keluarkan kereta. Still bodoh dalam lagi pandai. Saya lagi suka idea naik atas air tu. So kan, itu memang tak logik lah kan. Dan inilah cara dia kan. So ramai yang kata macam mana boleh je kan. Kita kena sedikit kreatif. Okay. You nak kokomi you kokomi. Okay. Baik. Dah siap semua Okay. Okay, dalam jersey bag. Okay. Baik. Oh, belum lagi Farhana. Belum lagi. Itulah kau banyak gelak lagi. Dah lama dah. Diorang dah sebenarnya. Dah saja. Banyak gelak dia orang ni. Itulah pasal. Semua dah siap. Tak apa. Gelak saya tadi sebab tu dah tulisan saya macam tulisan lah. Okay, baik. Okay. Semua orang dah siap. Okay. So, Roy kata, yang penting Roy sebab takut risau keluar benda lain.
Okey, Roy okey. Roy kata okey. So, Roy okey. Okey. Roy, okey Roy Ah, okey kan. Boleh jangan marah. Kita ni ada 56 orang tapi kita memang boleh get along dah very well. So itu yang kita nak kelakar lah korang ni kan. Macam haram pun ada kan. Bagi orang tak tenang masalah ni. Okey. Baik. Aduh. Okey. Baik. Dah, cikgu dah kata dah dah. Dah. Semua dah. Okey, semua dah lah Okey, so kita pun tinggal 3 minit je lagi. So atas permintaan ramai